Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita masih lagi bersama dengan kitab Munyatul Musalli. Kita sudah baru ni baca setengah daripada Sunnah Ab'ad. Sunnah Ab'ad kita habis dah. Sunnah Ab'ad ada berapa perkara? Sunnah Ab'ad ada berapa? Tak ingat dah. Berapa Sunnah Ab'ad? Sunnah Ab'ad dalam kitab kita ni kata ada 8 perkara. Sunnah Ab'ad 8 perkara. Kemudian kita telah masuk ke dalam perbincangan mengenai sunat hai'ah. Sunat hai'ah pula ada berapa? Sunat hai'ahnya banyak. Sunat hai'ahnya banyak. Dalam kitab kita ni ada 20 lebih. Dia ada setengah kitab dia kata sampai 40 sunnah hai'ah. Kita telah baca dia di antaranya angkat tangan waktu mula-mula takbir, sunnah hai'ah. Kemudian baca doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram. Ingat dah kita, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian yang sempurnanya, yang lebih baik lagi kita tambah wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setengah daripadanya mengucap amin. Bila amin ni diucap? Selepas daripada apa? Al-Fatihah. Pasal apa Al-Fatihah tak sebut sini? Sebab apa dia tak sebut dalam bilangan kita ni tak sebut Al-Fatihah? Kenapa? Dan setengahnya berhenti sekejap antara Fatihah dan Amin. Dan lagi membaca surah. Surah selepas daripada Fatihah tu, daripada imam dan juga munfarid. Apa makna munfarid? Munfarid mana apa? Orang semaya seorang diri. Itu makna munfarid. Mengucap takbirah al-intiqalat. Apa makna takbirah al-intiqalat? Takbir berpindah daripada rukun kepada rukun yang lain. Dan sunat mengangkat kedua tangannya setekala hendak rukuk, bangkit daripada rukuk, i'tidal. Sunat mengangkat tangannya bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Dan setengahnya mengucap subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud. Semua ni kita telah jelas pada pelajaran kita yang lepas. Kedudukan. Ada seorang panggil sunat, ada yang panggil wajib. Dan dilebih kepada rokoknya, kemudian daripada tasbihnya, jika orang munfarid, kita baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Ingat dah? Kalau tak ingat lagi. Tak naik pakak lagi lah, kita ingat. Main modal lama juga. Kena ada niat dari kita nak naik pakak. Biar kita puji Allah SWT tu banyak sikit. Ni duk puji daripada muda sampai tua. Subhan Rabbiyal Azim. Baru puji situ ya. Tambah lagi bau sedap. Dan setengah daripada sunat lagi. Mengucap Sami Allahu liman hamidah. Serta permulaan angkat kepalanya.
Apabila kita berdiri i'tidal, kita baca Rabbana walakal hamd. Mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan dilebih orang yang munfarid, orang yang ahlas sana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. La mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Minkal jadd. Jadi sambungnya kita pada malam ini. Dan setengahnya sunat membaca qunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Baca qunut dari rakaat yang kedua mai subuh itu masuk dalam perkara sunat. Jadi pada pelajaran kita lalu kita cerita dah. Qunut ni siapa dia baca, siapa dia tak baca. Ingat ke tak? Siapa yang baca qunut? Dan orang siapa yang tak baca qunut? Dia baca qunutnya, iaitulah daripada mazhab Syafi'i dia baca qunut. Yustahabul qunut pada waktu pagi subuh. Mazhab lain pula, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad yang panggil mazhab Hambali, tak sunat baca qunut pada pagi subuh. Sebab itulah dia orang tak baca, sebab bagi dianya tidak sunat. Jadi jangan keliru dalam masalah ini. Kemudian dalam masalah kita malam ni, dia kata sunat bila sunat. Membaca qunut pada rakaat yang kedua pada subuh, kita sudah faham dah bawah ni. Dan witir nis yang kedua. Apa makna nis pun? Nis maknanya bahagia yang kedua. Tengah bulan Ramadan, barulah sunat. Daripada bulan Ramadan. Hak siapa dia tu? Hak mazhab mana kata semaya sunat? Tengah bulan Ramadan. Malam ni kita nak jelas sini sikit. Iaitulah bab semaya qunut semaya subuh kita bayar dah. Mazhab Syafi'i sunat baca. Mazhab Hambali dan mazhab Abu Hanifah dan lainnya tidak sunat baca qunut waktu subuh. Dalil dia ayat dah minggu lepas. Jadi malam ni pula sunat juga kita baca qunut bila waktu semaya witir, sunat witir. Tetapi nis yang kedua, maknanya setengah yang kedua. Iaitulah lepas pada 15 Ramadan. Jadi mengikut pendapat ulama di sini, pendapat Imam Syafi'i dan lainnya, mazhab Syafi'i mengatakan qunut pada semaya witir ni kita kena baca selepas daripada setengah Ramadan. Iaitulah malam 16 baru start baca qunut. Malam lain baca semaya witir saja tak baca qunut. Mana dalil dia? Dalil dianya Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala cerita kepada kita bahawasanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia peripu orang ramai-ramai suruh semaya tarawih bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay radhiyallahu ta'ala anhu, waktu dia jadi imam tu, dia tak baca qunut kecuali selepas 15 Ramadan baru dia baca qunut. Maka mazhab Syafi'i dia pegang dengan pendapat ini perbuatan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita tengok pula orang lain. Pendapat lain pula dia kata apa? Pendapat lain pulanya, qunut ni sunat dibaca sepanjang masa, bukan setengah bulan Ramadan. Kalau kita semaya witir malam ni pun kita sunat semaya, sunat baca qunut dalam witir. Mana dalil dia? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, maknanya ulama-ulama hadis yang lain daripada Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardah. Siapa dia Hasan bin Ali ni? Siapa dia Hasan bin Ali? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wayak kepada kita, "'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat."
Maka ni kata tuk dia, Rasulullah ajar kepada dia beberapa kalimah, beberapa bacaan yang aku baca dalam witir. Allahumma hdini fi man hadait. Hadis ini kata Tirmizi hadisun hasan. Dan kata Imam Nawawi isnaduhu sahih. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat inilah pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Al-Bara, Anas, Hasan Basri dan pendapat Al-Hanafiyah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal wajhu qawiyyun fid dalil. Imam Nawawi ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ini Imam Nawawi kata, baca kunut sepanjang tahun ni dalam sembahyang witir qawiyyun fid dalil, mempunyai dalil yang sangat kuat, dalil yang cukup kuat. Adapun dalil yang mengatakan baca kunut ni selepas daripada setengah Ramadan itu tidak kuat. Nak banding dengan hadis yang diriwayat oleh Ahlus Sunan bahawasanya kunut ni kita boleh baca sepanjang tahun, tidak tunggu nisful akhir Ramadan. Itu dua pendapat di sini. Jadi siapa dia nak baca, dia bacalah. Dalilnya ada. Siapa tak boleh baca, nak tunggu 15 Ramadan pun tak ada masalah. Tak perlu kita balas kita kelahi kerana dua-dua ni sunat. Pasal itulah ulama' bila membahas masalah dia kata wal jami' jaiz. Dua-dua tu harus boleh kita buat. Jadi kalau kita nak doa banyak pada Allah SWT. Bila kita sembahyang witir waktu malam, tak kira boleh Ramadan tak boleh Ramadan sepanjang tahun. Kita baca kunut. Allahumma hdini fi man hadait, baca sama. Jadi tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau kita rasa tak boleh baca nak tunggu setengah bulan Ramadan, boleh juga. Siapa dia faman fa'ala syai'an min zalika fala lauma alayhi. Kata ulama, siapa dia buat hal ni, jangan siksa, jangan dimarah. Kalau dia sembahyang siap malam, mayalah. Baca witir siap malam, bacalah. Kalau dia nak tunggu setengah Ramadan, tunggulah. Tak ada masalah. Dua-duanya sunat yang tak perlu kita kelahi. Tak payah duduk masih muka, tak payah duduk balas muat. Saya ada situ. Susah masalah satu tak? Jadi hak kunut pun kita tahu dah ada mazhab yang kata tak baca. Hak subuh. Hak ni hak witir pun ada yang mengatakan baca sama, ada yang mengatakan tidak baca kecuali malam yang kedua selepas setengah bulan Ramadan baru baca. Dan pada tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala atau percubaan. Jadi kunut ni ada 3 tempat. Yang pertama di mana? Sembahyang subuh. Jelas dah kita masalah sembahyang subuh. Yang kedua kunut waktu kita dalam sembahyang sunat witir yang kita sembahyang tiap malam. Jadi kalau kita sembahyang malam ni witir, boleh kita baca kunut, tidak menjadi kesalahan. Bahkan menambahkan pahala lagi. Berapa ramai sahabat riwayat tentang witir, kunut dalam sembahyang witir. Kunut yang ketiga, iaitulah tiap-tiap kali sembahyang jika kedatangan bala atau percubaan. Umpamanya negara kita nak diserang oleh orang lain. Orang lain mari nak serang negara Malaysia. Pada waktu itu imam ketua negara, Perdana Menteri ataupun agung mengisytiharkan negara dalam keadaan darurat, dan dia suruh semua sekali orang Islam baca kunut. Dia panggil kunut apa ni? Kunut nazilah. Apa makna kunut nazilah? Kunut kerana menghadapi suasana gawat. Menghadapi suasana tidak aman dalam negara. Pada waktu itu kita boleh baca kunut setiap waktu. Bukan sekat sembahyang subuh. Bukan sekat witir ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita kena baca kunut. Tidak jadi masalah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata, qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an. Nabi kita baca kunut sebulan berturut-turut. Fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya was subuh. Tiap waktu Nabi kita baca kunut, iaitu Nabi kita berdoa kepada orang kafir yang buat jahat pada orang Islam. Jadi tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan. Bila dia jadi kita faham sekarang ni kunut ada 3 tempat. Apabila dia panggil kunut nazilah, kunut dalam sembahyang witir dan kunut sembahyang fajar. Iaitu baca ayat kunutnya, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait,
فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Ada kata tabarakta Rabbana ada dalam kitab? Ada? Tak ada tak? Ada ke tak ada? Rabbana. Tabarakta wa ta'alaita. Rabbana tak ada? Tambah itu. Dalam nuskah kita ni, nuskah Al-Haramain, nuskah bin Hilabi ni, tidak ada perkataan Rabbana. Rabbana ni ada dalam nuskah Al-Miriyah, nuskah lama. Dalam kitab Musalli, nuskah lama yang ada pada ni, dia ada dalam itu. Rabbana wa ta'alait. Dan wala ya'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Dan dalam kitab hadis pun ada. Dalam kitab hadis ada kata Rabbana tu. Boleh jadi jatuh sewaktu sewaktu cetak. Tapi kita tambahlah. Sebab dalam kitab hadis ada, dalam kitab sunan ada. Ada. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallam. Lalu wa sallallahu wa sallam. Wa salli wa sallim. Ingat kaedah itu. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak seperti dibacanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina hingga akhirnya. Tukarlah hak ni itu jadi 6 belakang. Dan setengahnya sunat dibaca di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini baca. Di antara 2 sujud kita baca. Dan setengahnya sunat hay'ah lagi, sunat membaca doa. Kemudian daripada tasyahud. Dan kemudian daripada salat, daripada selawat pada tasyahud akhir. Iaitulah Allahumma ufilli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Baca lagi tu. Kau tak baca lagi. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ingat. Jadi doa ni dia panggil at-ta'awuz. Minta berlindung dengan 4 perkara ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Minta berlindung dengan 4 perkara ni memang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali akhir sembahyang. Pasal itulah ada sebahagian mazhab al-zahir dia mengatakan baca doa ni wajib dalam sembahyang. Wajib baca. Pasal permintaan kita ni memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab benda ni berat. Perkara ni berat. Kita semaya dah. Tapi bimbang ke tak bimbang kita? Yang pertama Nabi kita ayat 4 perkara mu kena minta ta'awuz. Mesti minta perlindungan daripada Allah SWT daripada 4 perkara ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Minta Tuhan selamat kita daripada azab kubur. Pasal apa? Sebab kubur ni permulaan pintu masuk ke negeri akhirat. Kalau dalam kubur kita kena azab wal iyad billah, maknanya lepas pada kubur ni berat lagi lah. Dalam kubur kena hipit dah. Kena senja ke muka nakid dah. Hal lepas pada tu, na'udzubillah berat lagi. Siapa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia najah, selamat daripada azab kubur, fama ba'da aisar. Lepas pada tu ingin adalah. Tapi kalau tak lepas sini, checkpoint pertama tak lepas, hal lepas pada tu berat. Yang kedua, minta perlindungan yang kedua, min azabi jahannam. Minta berlindung daripada azab neraka jahannam.
Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ingat, kita kena minta melindungi Allah daripada Allah SWT daripada fitnah al-mahya wal mamat. Waktu hidup, waktu mati, minta perlindungan. Tak ada sini. A'udzubika min azabil qabri. Tak ada kalau min azabil jahannam sini. Amin ni dia perhati dia. Ada. Ada ke? Antal mu'akhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Min azabil jahannam ada? Tak ada. Ada. Tak ada. Dalam kitab kita ni tak ada. Tapi dalam hadis ada. Jadi kita kena tambah balik. Dalam kitab kita ada, dalam kitab hadis ada, dalam kitab ni tak ada. Mandala bacaan ni tak apalah kalau kita ikut musalli ni tak ada. Tapi kita ikut dalam hadis yang lain, Nabi kita suruh baca 4 perkara ni. Yang keempatnya min fitnatil masiihid dajjal, minta berlindung daripada fitnah dajjal. Dan setengahnya duduk pada tasyahud akhir tawarruk. Lagu mana pula tawarruk ni? Iaitulah duduk atas dua punggungnya dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya. Dan pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahat selepas sujud, duduk iftirash, iaitulah duduk atas tapak kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya. Itu di antara duduk tawarruk dengan iftirash, ada perbezaan dia. Dan setengahnya sunat menggenggamkan anak jari tangan kanannya. Enggak. Setakala menghantar pada lutut kanan dan dihantarkan jari kiri di atas paha kirinya, berbetulan anak jarinya dengan kepala lututnya kepada dua tasyahud. Dan kaifiahnya, cara-cara yang lagu mana? Menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. 3 jari sini enggak. Dan dilepaskan telunjuk. Telunjuk ni akak. Dan ditaruh ibu tangannya di sisi telunjuk. Tok gitu. Tok gitu. Letak ni atas lutut. Atas paha. Ujung paha. Atas lutut. Jangan duduk di kepala lutut. Jadi sengit pula je. Duduk biar betul gini. Atas lutut. Sebelum paha. Apuan. Di atas paha sebelum sampai kepala lutut. Gitu. Gini. Nampak tak? Terang buat. Sini ke apa? Yang kita main pistol gini, dia tak ni. Apa? Ada? Sini ke? Itu adalah sunat yang kita patut buat. Dan sunat mengangkatkan telunjuk. Akak telunjuk. Setakala mengata, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunat kita akak. Dan makruh menggerak-gerakkan dia. Ada makruh sini pula. Menggerak-gerakkan dia makruh dia kata. Tapi dalam hadis lain ada dia suruh gerak sikit. Gerak. Cari. Anak belajar okay? Jadi masalah makruh. Jadi kalau kita tengok orang lain gerak tu ada juga hujah dia. Dia kata boleh gerak. Sebab dia tu dia nak suruh khusyuk dia kata. Kena tengok gitu. Dan setengahnya sunat mengekalkan bilik kepada tempat sujud. Kita mesti dalam maya jangan lenggok ala kata, jangan tengok kiri kanan, tengok tempat sujud kita. Tengok tempat sujud. Kalau tengok ala kata nampak cicak. Tengok ala kiri nampak gapo-gapo dah. Tengok tempat sujud selesai masalah. Jangan duduk mikir jauh. Dia ada tempat tu. Dan mengekalkan khusyuk iaitu menghadirkan hati. Hati itu kena duduk dalam semaya. Dan tetap segala anggotanya, anggota yang ada dua kote. Dan tadabbur, yakni mengirakan qiraahnya. Tadabbur ni perhati kepada bacaan. Qiraah tu bacaan. Mana kita kena perhati ke apa kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat makna apa kita baca.
Dan akan zikirnya, semua zikir kita tu kita ingat dengan hati kita. Dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin. Nak sembahyang tu kita kena rajin. Dengan penuh semangat. Jangan pergi malah duduk ngatut. Tak. Dan selesai hati daripada membimbangkan, memikirkan pekerjaan. Sama ada dunia akhirat. Jangan duduk memikir. Selesai dulu kerja awal-awal. Sebelum masuk waktu sembahyang tu selesai. Kalau lapar nasi, makan dulu. Makan lapar nasi, makan dulu. Jangan duduk memikir, lauk ke apa ini. Jadi, tak khusyuk sembahyang. Nak suruh hati tu selesai. Barulah sembahyang kita jadi khusyuk. Ayuh. Demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ia sembah. Nak dalam hati kita ni rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Bila kita sembahyang ni kita ingat kita ni beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan khusyuk. Apa makna khusyuk? Khusyuk kita kepada Allah. Dan tawaduk. Apa makna tawaduk? Tawaduk mana? Merendah diri kita kepada Allah. Bagi Allah yang ini kepada Allah. Tatkala rukuknya dan sujudnya. Pasal tu dalam sujud ni kita baca apa? Allahumma laka raka'at dalam rukuk kita. Allahumma laka raka'tu. Jadi dia kita doa tambah ayat tadi. Pada mula bagi engkau lah kami rukuk ya Allah. Dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim. Apa makna ta'zim? Dengan membesarkan bagi Allah dan menyucikan Allah tatkala takbirnya dan tasbihnya. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia padanya. Jangan duk mikir muka lain dalam sembahyang. Mikir kita duk baca saja. Daripada memikirkan dunia dan akan keinginan hawa nafsunya. Jangan duk ngoyak dalam sembahyang. Dan berkhabar-khabar hati. Apa makna khabar hati? Hati duduk kecek nak dalam sembahyang. Pasal itulah di zaman moden ni, orang kata kalau hilang barang, sembahyang je ni. Ingatlah lu alsok sesi dia kenapa. Kalau cari gini tak jumpa. Orang semai dulu bila dia sembahyang, dia tak ingat ke dunia dah. Zaman moden ni, zaman global ni, kalau hilang barang, dia sembahyang. Jumpa dia kata dalam sembahyang. Dia ingatlah lu, curah tikar dia kata. Tetapi adalah cintanya itu dalam sembahyangnya disimpankan atas mendirikan haknya. Hak apa ya? Kita jangan cara muka lain. Dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh Allah, disuruh oleh Allah. Tambah itu. Kerana bahawasanya sembahyang itu serta tambatan hati. Ingat sini. Sembahyang kita ni akan dikira dinilai berserta dengan tambatan hati kita. Tahu mana kita ingat sembahyang? Sebanyak itulah pahala darjatnya naik sangat. Orang yang tiada khusyuk hatinya. Allah ni bimbang ni. Dan khuduk hatinya, hati dia tak tunduk pada Allah. Dia semaya tu hanya. Cakap semaya. Tiada memberi manfaat dan tiada faedah. La ilaha illallah. Tak manfaat, tak ada faedah semaya. Tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir kepadanya. Mudarat dan seksa terlebih hampir kepadanya. Dan kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, sembahyang hati tak hadir, tubuh itu sembahyang ni hati tak mari, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Berat. Orang ni lebih hampir kepada seksaan Allah SWT. Sebab dia sembahyang kosong, tak ada ruh. Dan lagi disebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan. Maknanya seorang itu sembahyang tak kira, tak masuk dalam tak masuk dalam akaun dia, yakni barang yang dihadir hati serta Tuhannya daripada sembahyangnya. Mana hak dia kira ni, hak kita hati-hati kita. Dan bahawasanya orang yang sembahyang, senya sembahyang ia, maka tiada disurat baginya. Tidak ditulis baginya pahala daripada sembahyangnya, sudusnya. Apa makna sudus? 1/6. Tulis. Sudus 1/6.
1/6. Dan tiada usyur. Usyur itu apa? 1/10. Usyur 1/10. Tanda tu. Yakni bahawasanya yang disurat baginya daripada semayanya qadar yang ada padanya hadir hati serta Allah, dan qadar khusyuknya bagi Allah pada sembahyang. Tulis tepi itu hadis ini. Satu hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab dia Al-Musnad. Hadis ini dia kata, ada seorang rawi ini kata, aku tengok Ammar bin Yasir. Seorang sahabat nama dia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dia masuk dalam masjid. Dengar cerita ni. Ammar bin Yasir masuk dalam masjid. Dia semaya fa khaffa. Ringkas semaya, cepat-cepat semaya sudah. Tapi cukuplah syaratnya dengan tumak ninahnya, dengan baca semuanya. Biasa sahabat ni dia baca panjang, sampai 2-3 juz surat. Ammar kali ni semaya ringkas je. Tak baca banyak. Jadi orang yang tengok ni pelik. Apa ni? Tuan Syekh Ammar hari ni lorak emergency pun sebelum lorak semaya ni. Lepas dia semaya, orang tu hok je tengok dia semaya, pergi tanya dia, ya Tuan Syekh Ammar, abal yaqzan, gelar dia. Kenapa tuan ringkas semaya hari ni? Lorak lagi mana? Kau ada masalah ke apa? Kata dia Ammar, aku ringkas ni mu tengok ada ke benda-benda kurangnya? Tomak ninah tak cukup ke, rokok tak cukup ke, baca rapat tak kena. Kata dia orang ni lah, cukuplah kau syarat rukun tomak ninah molek. Semuanya tidak sebuah skala. Skala tu asyik maya lama. Hari ni ringkas ni pasal apa? Kata di Ammar radhiyallahu taala anhu, fa inni badartu biha sahwat syaitan. Aku semaya lorak saat ni, pasal aku tengok setan duk relax lain. Takut dia mari kosik aku. Dia rehat. Waktu setan duk rehat tu, Ammar semaya cepat-cepat, takut dia kawan tu mari goda dia. Dia nampak setan. Kalau kita ayat lagu tu, buat kita boleh. Apa dia nampak setan? Lama orang semaya lorak itu, anak dia jawab apa? Maya lorak apa? Takut dia setan mari. Tak ni dia duk main kau berapa? Saya tak main tahu teruk ke, main foto haji ke apa, maya masa tu takut dia mari, dia sudah mari. Jadi kata Ammar radhiyallahu taala anhu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tu semaya, satu semaya, Allah Taala tak tulis pahala bagi dianya kecuali 1/10, 1/9, 1/8 macam dah hari ni. Maknanya tulis pahala sikit je boleh. Sebab tak khusyuk. Tapi pahala fardu dia lepas. Nak orang yang pahala kelebihan tu tak dapat sebab khusyuk tak ada. Ini bahaya. Dan yang demikian itu, terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak. Dengan kadar lalainya dan jaganya. Jaga tu maknanya ingat dia dah semaya. Itu makna jaga. Mana setakat mana kita lalai, setakat mana kita ingat, itulah pada itulah yang kita boleh pahala ni. Bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disurat baginya sekalian pahala. Orang yang hadir semua sekali. Orang yang hadir hati yang khusyuk akan ditulis pahala penuh. Dan yang lalai pada sekalian sembahyangnya tiada disurat baginya sesuatu. Maka kata Tuan Syekh kita, ijtihad bersungguh-sungguh olehnya. Hei orang yang berkehendak akan lazat munajat akan Tuhannya. Orang yang nak berasa lazat kemanisan munajat dengan Tuhan dia, hendaklah bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dikasihan Allah akan kamu. Maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan hadir hati dan ikhlaskan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah tadabbur. Apa makna tadabbur? Perhatikan akan barang yang kita bicara, yang kita baca. Tiap orang kita baca ni, zikir, Quran, doa dan semaya ni, biarlah kita perhati makna dia. Maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Akan barang yang kita bicara, kita baca, daripada kalam Tuhan dan Quran, kita dalam sembahyang. Inilah kita perhati mulai.
Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaan. Jangan segera. Jangan lorak baca Quran. Baca slow-slow. Baca kokoh dengan tumak nina biar kita faham makna dia. Maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Tak apa dia lorak baca, tak ada nak tadabbur. Tak ada nak memikir. Dan apabila rukuk dan sujud, maka adalah tetapkan serta tumak nina. Dalam rukuk, dalam sujud, dia tumak nina berarti berik molek. Dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam. Kenapa dia pagut? Patut. Ayam mati lah guna ayam mati. Tengok aja tengok ayam mati. Dia tak berik dah, pak kata. Itu ayam mati. Jadi kalau orang semaya tak ada tumak nina ni, kita panggil ayam semaya pagut ayam. Semaya ayam mati. Maknanya tahu tak ada berik. Pakai patut macam naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia 5 minit sudah. Dia panggil tak ada tumak nina. Maka tiada sah sembahyangnya orang tak ada tumak nina ni. Kerana tumak nina itu rukun sembahyang, tiada sah sembahyang dengan dia. Sama ada fardunya atau sunatnya dengan ketiadaannya. Tiada tumak nina. Kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan khusyuk dalam sembahyangnya itu, ialah yang dinamakan orang yang mencuri. Siapa dia orang curi Orang curi ni iaitulah orang yang tak sempurna khusyuk, tak sempurna rukuknya, tak sempurna sujudnya. Orang dia panggil orang curi dalam sembahyang. Seperti barang yang disebut dalam hadis. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aswa'an nasi sarifatan yasrifu salat. Nabi kata manusia yang tak juru, iaitulah orang curi, pencuri semaya dia panggil. Lagu mana pula? Sahabat-sahabat bertanya, lagu mana ya suruh curi semaya? Curi selipar, curi piti. Tahu dah lagu mana? Curi semaya lagu mana pula? Tak faham lagi ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Curi semaya ni, iaitulah orang yang tidak sempurna rukuknya, tak pernah sujud. Dia panggil siapa dia ni? Orang curi. Pencuri dia panggil. Jadi kalau kita tengok nampak orang ni tak sempurna sujud, sempurna rukuk, kita ayat dia sudah semaya ni, awak ni pencuri. Mesti dia heran curi apa? Kasih orang tak aja ambil, lipat tak aja tahu. Kata awak curi semaya. Sebab tak sempurna hak dia dengan sujudnya, dengan rukuknya. Dan datang pada hadis. Dalam bab khusyuk ni banyak hadis-hadis dan banyak cerita-cerita dalam kitab kita ni. Al-Muallif rahimahullah taala mari cerita-cerita, ada sebahagiannya kita jumpa cari sanad dia, ada sebahagiannya tak jumpa cari. Jadi kalau tak jumpa tu kita suruh ke muallif lah, dia ambil mana itu suruh ke dia. Nah. Kalau jumpa kita riwayat. Hadis ni riwayat oleh siapa-siapa? Riwayat oleh Ahmad, riwayat oleh Bukhari, Muslim. Hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis maudhu', kita akan cerita setakat mana yang mampu, setakat mana dia cari. Jadi kalau dia cari itu kita senyap dulu. Kalau jumpa bila-bila nanti insya-Allah kita riwayat balik. Dan datang pada hadis, mana tersebut dalam hadis, bahawasanya orang yang memeliharakan atas sembahyangnya dan menyempurnakan ia akan rukunya, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Berkata ia, semaya itu kecil, telah memeliharakan dikau oleh Allah. Orang semaya. Semaya, rakyat orang semaya. Allah Ta'ala akan peramu seperti barang yang kamu peliharakan kami. Oleh kerana mu pera aku, Tuhan akan jagamu. Semaya, rakyat. Itu kalau orang semaya boleh. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, tak sempurna sembahyang pula dah. Keluar oleh sembahyang itu hitam lagi kelam. Kita gelap lemak, kita lega orang. Kita gelap ni, kita lega. Dan berkata ia, semaya kata, telah mensia-sia akan dikau oleh Allah seperti barang yang mensia-sia akan kami. Mensia-sia akan semaya, aku, Tuhan akan sia-sia kamu. Mana tak cara, tak jaga. Kemudian digulungkan dia seperti menggulung seorang akan kain yang buruk, maka dipukulkan dengan dia akan mukanya. Ini tak jumpa cari lagi. Hadis nanti kita tengok lagi.
waktu.